Terima kasih Azmuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak menyokong penuh usaha yang dilakukan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam meningkatkan kualiti hasil kraf negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ini termasuklah usaha yang dilakukan Persatuan Pengiat Seni dan Kebudayaan Malaysia Kuching, MAKPA, mengetengahkan songket Sarawak ke peringkat antarabangsa. Ini dilakukan dengan senarai tradisi tersebut dikumpul untuk pencalonan Songket Malaysia dalam senarai Wakil Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mengenai warisan budaya tidak ketara ICH pada tahun depan. Datuk Patinggi Abang Johari berharap pencalonan Songket Sarawak itu akan membuahkan kejayaan dan sekaligus menempatkan warisan seni tempatan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berucap dalam Majlis Makan Malam Sarawak Music and Fashion Glow di Kuching. Mengulas lanjut mengenai Songket Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari berkata, Sarawak amat menitik beratkan kualiti penghasilan songket itu, terutama bahan-bahan yang digunakan. Selain songket, penghasilan seni warisan lain seperti keringkam dan puak kumbu juga perlu dipertingkat dan terus dibangunkan. Dalam majlis ini, Datuk Patinggi Abang Johari turut menerima dokumen pencalonan Songket Sarawak dalam senarai wakil UNESCO yang disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Terdahulu ketika berucap dalam majlis yang sama, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata kementeriannya akan mengkaji dan mempertimbang penubuhan Sekretariat Warisan Budaya Tidak Ketara ICH di Kuching dalam usaha memberi tumpuan kepada kelestarian warisan seni dan budaya Sarawak. Kajian dan cadangan penubuhan Sekretariat ICH berkenaan akan dilakukan dengan kerjasama MAKPA. Jelasnya, ia bertujuan untuk mengusul aktiviti-aktiviti warisan seni dan budaya secara sistematik selain mempromosi warisan seni budaya ke peringkat serantau dan global sebagai pusat dokumentasi warisan seni dan budaya. Datuk Karim menegaskan kualiti warisan seni budaya tidak mungkin tercapai tanpa pemeliharaan yang sistematik untuk mengekalkan keberadaan warisan seni budaya tersebut dalam masyarakat. Bagi mencapai tujuan itu, inventory termasuk dokumentasi arkib, audio dan visual secara saintifik harus dilaksanakan kepada masyarakat atau kumpulan etnik yang mendukung elemen warisan seni budaya tersebut. Selain itu, katanya, latihan mengikut metodologi Pertubuhan Pendidikan, Sains Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO perlu diterapkan dalam masyarakat. Beliau optimis dengan usaha bersepadu secara sistematik mengikut penanda aras UNESCO, warisan seni budaya Sarawak akan melonjak dan dikenali bukan sahaja dalam negara tetapi juga ke peringkat serantau dan global. Golongan belia di negeri perlu merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk merekasa diri dalam pelbagai bidang kemahiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, peruntukan yang disediakan kepada golongan belia membuktikan kerajaan amat mementingkan pembangunan belia ke arah misi menjadi negeri maju menjelang 2030. Jelasnya, golongan belia merupakan aset yang amat berharga kepada negara kerana memberi pengaruh kepada pertumbuhan dan kesejahteraan negara pada masa hadapan. Saya mengharapkan bahawa belia kita target to be an international, dapat memberi saingan yang sengit di peringkat antarabangsa, bukan sahaja di peringkat negeri Sarawak ataupun Malaysia, tetapi mempunyai mindset untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas majlis penangguhan Taklimat Mukim Sarawak bahagian Kuching di Masjid Al-Taqwa Kampung Pinang Jawa, Kuching. Fazruddin turut memuji inisiatif yang dilakukan surau dan masjid yang mengadakan program-program untuk menarik minat golongan belia berada di surau dan masjid sekaligus dapat mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti berfaedah. Pentas Christmas Anjuran Sibu FM dan Studio RTM Kapit merupakan platform terbaik meraihkan sambutan perayaan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram Jefferson Jamid Unyat berkata, menerusi program tersebut ia dapat membina, menyemai semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat.
Jelasnya ini menunjukkan komitmen RTM di Sibu dan Kapit sebagai stesen radio di Zon Tengah dalam memberikan hiburan serta menjadi medium untuk beramah mesra serta menyampaikan maklumat kepada masyarakat, terutamanya masyarakat di kawasan pesisir. Pada malam ini, kalau kita melihat respon dari orang Kapit, berbilang kaum, berbilang walaupun berbilang bangsa juga, dapat bersama-sama ini kita meraihkan ini Christmas lah, ini pra-Christmas pada malam ini. Beliau berucap merasmikan pentas Christmas Sibu FM dan studio RTM Kapit 2020 di Dewan Suara Kapit. Antara artis yang membuat persembahan pada program tersebut, Dara Helena, Duna Stevenson, Florence Low dan kumpulan choir dari Gereja Saint Cecilia Mary Immaculate Conception Kapit. Sementara itu, pengurus stesen RTM Sibu, Saiful Arini berharap kemesraan yang terjalin dengan pendengar stesen itu menjadi lebih akrab bukan sahaja melibatkan satu kaum sahaja kerana program tersebut turut melibatkan pelbagai kaum. Diadakan di Dewan Suara Kapit, program tersebut dibuat secara tertutup bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard pencegahan COVID-19 dilaksana. Kepolisian komuniti akan menggunakan kemajuan teknologi untuk bantu cegah jenayah. Pengasas Persatuan Kepolisian Sarawak, Datuk John Lau Pang Heng, langkah ini bersesuaian dengan situasi semasa pandemik COVID-19 di mana keselamatan individu perlu diambil kira. Jelasnya langkah ini termasuk membuat kumpulan WhatsApp di komuniti masing-masing untuk melaporkan sebarang perbuatan mencurigakan kepada pihak polis sebelum bertindak. And I call upon all the citizens in Sarawak, not only in Sarawak but di seluruh Malaysia, to act as an eye and ear to the police. As and when you see crime taking place, call the police station nearest to you. And when the police come, either they lari, or if they have committed crime, police will tangkap them immediately. Only through this we can build a safe society. Reducing crime is not only the duty of the police, but you and I are responsible in crime reduction. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk John berkata persatuan tersebut kini mempunyai 18,000 keahlian di seluruh Sarawak yang membina jaringan perhubungan cegah jenayah membantu polis. Antara pengisian persatuan sebelum pandemik COVID-19 termasuk program-program ceramah umum tentang kesedaran cegah jenayah dan rondaan komuniti bersama polis. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Azmuddin di Angkasa Puri. Silakan.